أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayahnya dan rahmatnya kita dapat bertemu kembali dalam siri ceramah kelas duha fiqh muamalat la riba bersiri secara online. Hari ini insya-Allah kita akan bincang topik yang ke-16. Topik yang ke-16 iaitu perbankan Islam bahagian keempat. Ya, perbankan Islam bahagian keempat iaitu berkenaan dengan pembiayaan tunai, ya, cash financing atau pembiayaan tunai. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini apabila kita berbincang dengan berkenaan dengan pembiayaan tunai, perbincangan ini adalah sedikit teknikal. Tak tahulah sedikit atau banyak macam mana, tapi ia sedikit teknikal. Jadi saya berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan agar bersabar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun ini kita akan menjadi orang ataupun manusia ataupun seorang Islam yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selesai 15 topik. Alhamdulillah, kita telah selesai 15 topik. Dan hari ini kita akan seperti yang saya sebut tadi, kita akan bincang berkenaan dengan topik yang ke-16, iaitu topik berkenaan dengan pembiayaan tunai. Ya, pembiayaan tunai di perbankan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kuliah-kuliah yang lalu berkenaan dengan perbankan Islam, kita telah bincang antara lain asas-asas perbankan Islam, ya. Yang keduanya, kita telah bincang struktur pentadbiran syariah di perbankan Islam. Ya, struktur pentadbiran syariah di perbankan Islam. Bagaimana keputusan dibuat, bagaimana orang kata apa? Pengesahan cara syariah dibuat di mana-mana perbankan Islam. Dan kita juga telah berbincang berkenaan dengan pembiayaan pembelian aset, ya, seperti rumah dan kenderaan, kereta, motosikal, melalui perbankan Islam. Jadi kita telah bincang juga berbagai jenis kontrak, ya, berbagai jenis kontrak yang telah digunakan oleh perbankan Islam, seperti bai bitaman ajil ataupun BBA, musyarakah mutanakisah. Kita telah juga bincang berkenaan dengan kontrak bai al-istisna, al-ijarah dan juga tawar. Ya, bunyi pelik-pelik sikit, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan teliti balik, ya, berkenaan dengan kontrak-kontrak ini, insya-Allah kita akan faham. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang sekali lagi, ini amat penting tuan-tuan dan puan-puan yang kita faham bahawa sesuatu keputusan di perbankan Islam tidak dibuat dengan sendirinya, tidak dibuat oleh seseorang sahaja, tidak dibuat oleh seorang yang tiada pengalaman dan tiada bertauliah. Semua keputusan di perbankan Islam yang mengikut struktur pemantauan syariah, ya, seperti yang saya sebut di sini, dia ada 3 tahap. Tahap yang tertinggi sekali ialah Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. Ya, di sini adalah Majlis Penasihat Syariah tertinggi dalam perbankan Islam. Semua kontrak dan akad-akad di perbankan Islam mesti mendapat kelulusan Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. Dan juga apa-apa isu di perbankan Islam yang tidak dapat diselesaikan, maka akan pergi ataupun akan di table ataupun dipersembahkan kepada Majlis Penasihat Syariah Bank Islam. Juga kalau ada dispute
dispute ataupun isu-isu di mahkamah berkenaan dengan kontrak-kontrak Islam, mahkamah akan merujuk kepada Majlis Penasihat Syariah Bank Negara. Dan tahap yang kedua ialah terdapat Majlis Penasihat Syariah untuk semua, ya, untuk semua perbankan Islam, ya. Mereka dimestikan ada satu panel pakar di mana mereka akan orang kata apa, memantau aktiviti-aktiviti di perbankan itu sendiri, dan juga mereka meluluskan apa-apa isu dan mereka menyelesaikan apa-apa isu, ya, yang bersifat orang kata apa, ada isu syariah di perbankan Islam itu sendiri. Dan di dalam perbankan Islam itu sendiri terdapat kita panggil Jabatan Syariah. Jabatan Syariah. Tadi Majlis Penasihat Syariah adalah orang kata apa, satu kumpulan yang bebas, ya. Kumpulan yang bebas, mereka tidak terlibat dalam operasi. Tetapi Jabatan Syariah Bank Islam ataupun perbankan Islam, mereka terlibat dalam operasi. Mereka akan menilai semua kontrak, dan mereka akan juga membuat pemantauan, mereka akan buat audit dan sebagainya, compliance dari segi syariah di perbankan Islam itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, struktur pemantauan syariah perbankan Islam adalah amat ketat sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Adalah amat ketat sekali. Jadi kalau orang menuduh bahawa perbankan Islam mengamalkan riba dan itu adalah sangat tidak adil, kerana mereka yang memantau ini mempunyai 3 peringkat, 3 tahap yang begitu ketat sekali, dan tak mungkin, insya-Allah, tak mungkin mereka akan mereka akan melepaskan ataupun membiarkan riba ataupun gharar ataupun judi berleluasa ataupun di orang kata apa, dihadapi oleh mana-mana perbankan Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, gunakanlah apa-apa kontrak, apa-apa bisnes dengan perbankan Islam tanpa was-was, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bincang berkenaan dengan pembiayaan tunai. Ya, pembiayaan tunai ataupun kita panggil personal financing. Kalau di perbankan konvensional kita panggil apa dia? Loan, ya, personal loan dan sebagainya. Jadi semua pembiayaan di perbankan Islam perlu ada aset sebagai pendasar, ya. Semua pembiayaan di perbankan Islam perlu ada aset sebagai pendasar. Jadi bagaimana pula jika hanya pembiayaan tunai? Kejap ya tuan-tuan, saya tak tahu bising ni datang pada mana. Kejap ya. Kejap ya. Oh, tu dia. Mana main ni? Tunggu sekejap ya. Tunggu sekejap. Sekejap. Kejap ya tuan-tuan. Bunyi ambulan lah, bunyi macam-macam ada. Kejap, okey. Baik, kita sambung, minta maaf. Kita sambung, ya. Baik. Jadi, seperti yang kita telah bincangkan dalam kuliah-kuliah tentang perbankan Islam yang lalu, semua pembiayaan di perbankan Islam perlu ada aset sebagai pendasar. Ya, perbankan Islam tidak menyewa ataupun tidak memberi pinjaman berbentuk tunai. Ya, sebab tu semua pembiayaan di perbankan Islam memerlukan aset. Jadi bagaimana pula jika hanya pembiayaan tunai? Dia macam dari mana datangnya aset? Ya. Bagaimanakah perbankan Islam menstrukturkan pembiayaan tunai dan apakah aset pendasar yang digunakan? Seperti yang saya sebut mula-mula tadi, pembincangan berkenaan dengan pembiayaan tunai di perbankan Islam adalah sedikit teknikal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pegang kursi elok-elok. Pegang kursi elok-elok, ya, saya akan cerita. Kalau tak faham, minta maaf. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik video dengan slide ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pembiayaan tunai pun ada asetnya. Di perbankan Islam, mereka tak buat pinjaman. Ini saya nak ulang 10 kali, dan dalam setiap kuliah berkenaan dengan perbankan Islam tidak membuat pinjaman wang, ya, tidak buat pinjaman wang, ya. Walaupun pinjaman wang itu sendirinya adalah harus di sisi Islam, perbankan Islam tidak buat pinjaman wang. Sebab apa? Semua kontrak di perbankan Islam nak buat untung. Kalau buat pinjaman, kalau nak buat untung dengan pinjaman, itu adalah riba. Jadi perbankan Islam tidak buat apa-apa akad ataupun kontrak berkenaan dengan pinjaman wang, ya. Jadi apabila ada keperluan di Malaysia ini untuk pembiayaan tunai, perbankan Islam terpaksa memikirkan cara untuk mengharuskan pembiayaan tunai ini dengan menggunakan aset.
Kalau tuan-tuan dan puan pergi kepada negara-negara Timur Tengah, tidak dapat kita temui pembiayaan tunai. Kenapa? Di negara-negara Timur Tengah seperti Oman, Bahrain, Qatar dan sebagainya, mereka banyak wang, mereka banyak cash. Jadi mereka perlukan investment bank. Mereka perlukan investment bank di mana mereka meletakkan wang di situ untuk dilaburkan. Di Malaysia kita tak sampai tahap itu. Ramai orang masih memerlukan cash, Jadi bank negara dan juga perbankan Islam telah membuat satu formula di mana bagaimana untuk mengharuskan supaya kita dapat memberikan pembiayaan tunai, pembiayaan tunai dan tidak merugikan bank juga, Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah bandingkan juga perbezaan antara perbankan Islam dan perbankan komersial, di mana perbezaan yang amat ketara sekali ialah di mana perbankan Islam memerlukan ada aset dasaran untuk semua transaksi, dan bukan mengambil manfaat daripada pinjaman. Jadi di perbankan Islam, walaupun akad pinjaman itu harus, perbankan Islam tidak menjalankan apa-apa aktiviti pinjaman wang. Berbanding dengan perbankan konvensional di mana semua akad ataupun kontrak di perbankan konvensional adalah berdasarkan pinjaman. Mereka tidak menggunakan apa-apa aset dasaran dan wang adalah komoditi. Kenapa wang adalah komoditi? Mereka boleh pinjam wang, sewa wang dan sebagainya dan mengambil manfaat daripada pinjaman. Apabila kita mengambil manfaat daripada pinjaman, itu adalah riba. Maka perbankan Islam tak buat macam itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun mempelajari kategori-kategori akad dalam perbankan Islam. Perbankan Islam ada 6 jenis akad: tamlikat, ishtirak, taufik, ataupun itlaq, hifz dan isqatat. Dan hari ini kita nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, dalam akad pinjaman terdapat satu saja akad dalam Islam atau dalam muamalat, iaitu di bawah kategori tabarruat. Tabarruat itu maksudnya charity. Maksudnya pinjaman wang dalam Islam ini tidak boleh mendapat apa-apa manfaat. Ia adalah jenis tabarruat, jenis menolong orang. Jadi kalau kita bagi pinjam wang, kita kena dapat balik jumlah yang sama. Jadi dalam muamalat ataupun dalam Islam cuma terdapat satu saja akad pinjaman tunai. Bagaimana nak menangani risiko? Kalau bank bagi pinjam 10,000 ke orang, macam mana dia nak tangani risiko orang tak bayar balik? Nak ambil apa? Cash sudah dipakai oleh orang tu. Macam mana bank nak tampung kos operasi kalau dia tak ambil apa-apa manfaat? Jadi bank tak menggunakan akad pinjaman untuk pembiayaan tunai. Itu kita kena ingat. Saya ulang sekali lagi. Perbankan Islam tidak menggunakan akad ataupun kontrak pinjaman untuk pembiayaan tunai. Cash financing tidak menggunakan akad pinjaman. Baik. Jadi apakah akad-akad yang digunakan oleh perbankan Islam dalam memberikan pembiayaan tunai kepada pelanggan-pelanggannya? Baik. Yang kita kena ingat, yang ini saya akan ulang setiap kali saya berbincang berkenaan dengan perbankan Islam, supaya kita semua ingat, tuan-tuan dan puan-puan, perbankan konvensional semua kontraknya adalah berasaskan pinjaman wang, sama ada untuk pinjaman rumah, sama ada untuk pinjaman untuk kenderaan, pinjaman tunai, semuanya menggunakan kontrak pinjaman ataupun loan kontrak. Jadi apabila mereka mengambil manfaat ataupun untung ke atas kontrak pinjaman, maka itu adalah riba. Jadi sesiapa sahaja yang terlibat dengan pinjaman di perbankan komersial, maka mereka terlibat dengan dosa besar riba. Berbanding dengan produk perbankan Islam, tiada langsung kontrak pinjaman, walaupun pinjaman itu adalah harus di dalam Islam, tetapi oleh sebab orang-orang Islam tidak boleh mengambil manfaat daripada pinjaman yang boleh menyebabkan riba, maka perbankan Islam menggunakan kontrak-kontrak seperti jual beli, sewa dan perkongsian untuk memastikan bahawa produk perbankan Islam itu adalah patuh syariah, adalah halal dan tidak haram langsung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah asas kepada perbezaan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional yang kita perlu ingat.
Sebab saya selalu mendapat soalan, adakah pinjaman bank Islam itu riba, adakah bank muamalah ini riba dan sebagainya. Soalan-soalan begitu tidak perlu dan tidak patut ditanya. Ya, kerana apa tuan-tuan? Kerana dua. Satu, tidak ada kontrak pinjaman di perbankan Islam. Kedua, perbankan Islam dipantau dengan begitu ketat sekali oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara, Majlis Penasihat Syariah Perbankan itu sendiri, perbankan Islam itu sendiri. Baik, kita sambung. Baik, jadi apakah kontrak yang digunakan? Kontrak yang digunakan ialah kontrak komoditi murabahah, ya. Komoditi murabahah berasaskan tawarruk. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti saya sebut awal-awal tadi, ya, kalau kita nak bincang berkenaan dengan pembiayaan tunai di perbankan Islam, ia adalah sedikit teknikal. Baik. Apa itu murabahah? Jualan barang pada kos campur untung berasaskan pembayaran tertunda. Kos dan untung diketahui pembeli. Baik, apa dia murabahah macam ni? Kalau tuan-tuan pergi ke kedai, tuan-tuan beli barang, tuan-tuan beli air kok satu tin harganya RM2. Tapi itu bukan kontrak murabahah, itu kontrak musawamah. Musawamah ialah kontrak jual beli mutlak. Ya, kontrak jual beli mutlak ialah tuan-tuan tak tahu berapa kos satu tin kok itu kepada pekedai itu. Tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan beli saja RM2. Ya, sudah pastinya dengan tin tuan-tuan beli tin kok ini, pekedai itu telah mendapat satu keuntungan. Tapi berapa untung dia, berapa kos dia tak tahu. Apa bezanya dengan murabahah? Murabahah ialah kita tahu harga asal ataupun kos sesuatu itu dan kita tahu berapa untung orang buat ataupun pekedai buat atas barang itu. Ya, jadi murabahah dalam bahasa Inggerisnya diberi nama cost plus basis. Jadi kita tahu cost plus basis itu apa? Plus untung. Jadi kita tahu dalam murabahah kita tahu berapa kos asal dan berapa untung telah diambil. Jadi apakah itu komoditi murabahah? Apa itu komoditi murabahah? Komoditi murabahah ialah penjualan komoditi tertentu pada kos campur untung. Maksudnya komoditi murabahah ialah penjualan komoditi dengan menggunakan kontrak murabahah. Maksudnya kita tahu harga asal komoditi itu dan kita tahu untung yang diambil ke atas penjualan komoditi itu. Transaksi komoditi murabahah adalah terkandung dalam konsep tawarruk. Ya, tawarruk ialah pembelian komoditi diikuti dengan penjualan komoditi itu kepada pihak ketiga. Saya ulang sekali lagi. Tawarruk ialah pembelian komoditi diikuti dengan penjualan komoditi kepada pihak ketiga. Jadi dalam transaksi tawarruk, ya, komoditi itu tidak dijual kembali kepada orang yang menjualnya. Jadi berbanding dengan bayinah atau bayinah. Jadi bayinah maksudnya kita beli dan kita jual kepada orang yang sama. Jadi, tapi tawarruk ialah pembelian komoditi daripada satu orang dan dijual kepada orang yang lain. Ya, itu tawarruk pihak ketiga. Siapa yang menggunakannya? Untuk memudahkan pengurusan mudah tunai atau kecairan ataupun liquidity di bank, pengurusan risiko dalam pasaran kewangan Islam dan penawaran produk kewangan Islam. Oleh kerana terdapat permintaan demand, ya, di Malaysia yang banyak berkenaan dengan pembiayaan tunai, maka perbankan Islam di Malaysia, ya, telah mengenal pasti bahawa kontrak komoditi murabahah adalah kontrak yang terbaik, ya, untuk membolehkan pembiayaan tunai. Jadi ada elemen komoditi, ada elemen aset dalam pembiayaan tunai. Macam mana komoditi murabahah dan tawarruk diguna pakai dalam pembiayaan tunai? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi penerangan slow sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Mula-mula, ya, ini adalah commodity market ataupun bursa komoditi. Ya, bursa komoditi. Islamic Bank yang pertama, dia akan beli komoditi daripada commodity market itu, ya, dan komoditi itu dijual kepada pelanggan. Ya, dijual kepada pelanggan dengan harga yang terdapat untung. Maka dibeli satu komoditi ini, contohnya RM1,000, dijual kepada pelanggan RM1,500 dalam kontrak murabahah ataupun komoditi murabahah. Komoditi, ya, menggunakan kontrak murabahah.
Jadi pelanggan ini tahu berapa harga asal yang dibeli oleh Islamic Bank daripada pasaran komoditi dan berapa untung yang bank ambil untuk dijual kepadanya. Jadi Islamic Bank A beli komoditi daripada pasaran komoditi secara tunai, ya. Kemudian Islamic Bank A menjual komoditi kepada individu atau syarikat secara tangguh. Dia beli secara tunai RM1,000, ya, dan dijual kepada pelanggannya RM1,500, dan pelanggannya adalah dikenakan bayaran RM1,500, untung RM500, dan bayar tertangguh. Maksudnya bayar secara angsuran. Dan pelanggan kemudiannya menjual kembali komoditi itu ke pasaran komoditi melalui Islamic Bank A juga. Jadi jual balik kepada komoditi buyer yang lain. Ya. Dan di mana tuan-tuan dan puan-puan pembiayaannya? Yang ni orang tanya, macam mana ni terdapat pembiayaan tunai di sini? Baik, tuan-tuan tengok, dia beli RM1,000 daripada, contohnya lah, daripada commodity market, dan bila dia beli RM1,000 itu dan dijual kepada pelanggan, maka pelanggan bayar angsuran. Jadi pelanggan hutang RM1,500, dan apabila pelanggan jual balik kepada commodity market, maka pelanggan mendapat RM1,000 balik. Jadi RM1,000 itu adalah pembiayaan tunainya, dan RM1,500 adalah bayaran angsuran yang perlu dibayar. Ya, itulah pembiayaan tunai secara mudah, secara teknikalnya. Jadi kita ambil contoh, tadi saya kata RM1,000. Contohnya Islamic Bank A, ya, klien ataupun pelanggan datang kepada bank menyatakan dia hendak buat pembiayaan tunai sebanyak RM10,000. Ya, contohnya dia nak buat pembiayaan tunai sebanyak RM10,000. Perbankan Islam A, maka dia beli komoditi daripada pasaran komoditi, ya, sebanyak RM10,000. Ya, itu adalah bertepatan dengan orang kata apa, permohonan daripada pelanggan untuk minta ataupun memohon pembiayaan tunai RM10,000. Maka perbankan Islam membeli komoditi di pasaran komoditi sebanyak RM10,000 dan menjual kepada pelanggan sebanyak RM15,000. Pelanggan tahu, ya, bank membeli RM10,000 daripada pasaran komoditi dan dijual kepadanya RM15,000. Sekarang apabila dijual kepada pelanggan sebanyak RM15,000, maka pelanggan berhutang dengan bank sebanyak RM15,000. Berhutang dengan bank sebanyak RM15,000. Contohnya untuk 5 tahun, 2 tahun dan sebagainya, ya, dan tempoh pembiayaan. Kemudian pelanggan kena buat decision. Dia nak komoditi itu atau tidak? Selalunya dia tak nak. Jadi dia suruh perbankan Islam A jual balik komoditi itu kepada pasaran komoditi sebanyak RM10,000. Maka apabila pelanggan menyuruh perbankan Islam A menjual kepada pasaran komoditi sebanyak RM10,000, maka pelanggan mendapat pembiayaan RM10,000 tunai. Jadi dia dapat RM10,000 tunai, tetapi dia berhutang RM15,000, ya, secara angsuran, ya, ikutlah tempoh dia, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Itu adalah satu rumusan atau kesimpulan bagaimana pembiayaan tunai dijalankan dengan berdasarkan satu aset, iaitu komoditi. Baik. Kalau dalam deposit pula, deposit ni saya rasa saya skip lah, nanti kita cerita dalam deposit juga. Macam mana term deposit high, dia deposit, dia dapat orang kata apa, dia dapat untung 3 tahun, 3% tahun dan sebagainya. Dia menggunakan konsep yang lebih kurang sama juga. Dia panggil community murabahah dalam deposit. Orang tanya kenapa? Ustaz, si deposit dia ni pun dah dapat untung bukan riba. Dah dia pakai komoditi murabahah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, soalannya ialah di manakah pasaran komoditi itu? Pasaran komoditi itu adalah satu pasaran yang di bawah Bursa Malaysia diberi nama Bursa Suk Al-Sila. Ya, Bursa Suk Al-Sila. Dia ditubuhkan untuk memudahkan transaksi supaya dapat perbankan Islam membuat pembiayaan tunai, ya, pembiayaan tunai, supaya ada aset dasaran, ya, ada aset dasaran. Jadi apakah itu Bursa Suk Al-Sila? Apa dia Suk Al-Sila? Bursa kita tahulah pasaran, ya. Suk tu maksudnya apa? Pasaran. Sila apa maksudnya? Sila maksudnya komoditi. Jadi Bursa Suk Al-Sila maksudnya bursa pasaran komoditi. Ia telah dilancarkan dalam tahun 2009.
Sebelum ini macam manakah pembiayaan tunai dibuat? Sebelum ini pembiayaan tunai dibuat, kalau tuan-tuan sedar atau tidak, sebelum 2009, apa mereka buat? Bank menjual aset dia sendiri menggunakan kontrak by Bitaman Adil atau by INA. Bank menjual aset itu kepada kita. Contohnya, kita nak buat pembiayaan tunai RM10,000, bank mencari asetnya, contohnya dia ada komputer ke, dia ada kereta ke, dia jual kepada kita sebanyak berapa? RM15,000. Kita nak pembiayaan RM10,000. Jadi bank ada aset, dinilainya lebih kurang RM15,000, dijualkan kepada kita RM15,000. Dan kemudian kita jual balik kembali kepada bank RM10,000. Bila kita jual kembali kepada bank RM10,000, kita mendapat tunai RM10,000. Tapi sebab bank jual pada kita RM15,000, kita diperlukan untuk membayar RM15,000 untuk 5 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Platform dagangan komoditi yang patuh syariah pertama di dunia. Platform pertukaran yang dikawal selia dengan ketat oleh penasihat syariah. Dari 9 hingga 23 peserta dagangan, saya dapat tahu bahawa ada perbankan Islam di luar negara pun menggunakan Bursa Suq Asila. Kadang-kadang dia punya dagangan harian lebih daripada 2.4 bilion ringgit. Bila banyak tiap-tiap hari buat orang kata keperluan pembiayaan tunai ataupun aliran tunai, liquidity, dan mendapat berbagai-bagai accolade, penghargaan. Apakah ciri-ciri Bursa Suq Asila? Yang memudahkan pengurusan mudah tunai. Jadi kalau kita nak pembiayaan tunai dengan menggunakan aset, kita menggunakan Bursa Suq Asila ataupun pasaran komoditi. Dia patuh syariah sepenuhnya. Dan mempunyai panel penasihat syariah daripada Bursa Malaysia. Maksudnya Bursa Suq Asila adalah sebahagian daripada Bursa Malaysia. Apakah komoditi yang digunakan? Pembiayaan global melalui minyak sawit mentah menggunakan CPO ataupun crude palm oil dan menggunakan konsep tawaruk, dan diterima antarabangsa oleh penasihat ulama-ulama syariah mengatakan cara ini adalah bertepatan untuk mengharuskan pembiayaan tunai. Baik, kita sambung. Maaf kalau teknikal sikit tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau. Baik. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam Bursa Suq Asila? MIFC, Malaysian Islamic Financial Center, Securities Commission pun terlibat, SC pun terlibat. Dia sebagai regulator kepada Bursa Malaysia. Bank Negara Malaysia pun regulator untuk user, pengguna-pengguna yang menggunakan Bursa Suq Asila, iaitu perbankan Islam. Kadang-kadang Bank Negara Malaysia pun menggunakan Bursa Suq Asila untuk create liquidity. Bursa Malaysia juga terlibat. Dia adalah developer sistem untuk Bursa Suq Asila. CPO supplier, orang yang mensupply komoditi seperti crude palm oil, supplier of underlying commodity. Mereka, tuan-tuan dan puan-puan, memang terdapat CPO. Dia tak bawa pergi komoditi itu. Tiap-tiap hari dia akan log. Dia mengatakan dia ada 10,000 tan, 5,000 tan dan sebagainya. Memang ada yang itu. Memang disahkan ada komoditi. Baru mereka boleh buat bidding. Dan Islamic Bank ada broker juga, broker yang untuk beli kembali CPO ini. Baik. Apakah ciri-ciri asas Bursa Suq Asila? Dia menyeru pasaran daya penghantaran sebenar. Penghantaran ialah secara automatik. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau pergi kepada bank, kata nak buat pembiayaan tunai RM10,000, jadi bank beli RM10,000 CPO daripada Bursa Suq Asila. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak juga CPO tu, crude palm oil tu letak depan rumah tu, boleh juga. Memang sebab dia penghantaran sebenar. Jadi dia penghantaran sebenar. Jadi tuan-tuan nak crude palm oil tu pun boleh. Cuma kena dapat lesen daripada MPOB. Malaysian Palm Oil Board. Penjual mesti memiliki komoditi sebelum menjual. Dia bukan jual angin je, dia bukan jual kontrak. Dia mesti jual komoditi yang sah ada. Baik. Untuk mengambil penghantaran, kena mohon lesen daripada MPOB. Kalau kita nak juga CPO tu kita nak simpan pun boleh. Sebab dia different kontrak. Dia semua patuh syariah dalam semua proses dan membolehkan pemeriksaan syariah berkala oleh peserta di bawah koordinasi Bursa Malaysia Islamic Services atau BMIS. Jadi tiap-tiap 6 bulan ke berapa bulan, kadang-kadang perbankan Islam nak pergi cek. Nak pergi cek sama ada proses tu betul-betul terjadi dengan baik, ataupun betul tak ada
ada komoditi yang dijual, yang dibeli dan sebagainya, perbankan Islam dibenarkan boleh membuat audit berkala, ya, audit berkala untuk memastikan semuanya patuh syariah. Baik. Baik, kita tengok macam mana, ya. Tadi kita tunjuk aliran duit, kita tengok aliran crude palm oil tu, ya. Pagi-pagi sebelum Bursa Suk Asila dibuka, pembukaan pasaran ini macam juga Bursa Malaysia, ya, bidding dan semua tu akan disenaraikan. Bida daripada bank dan tawaran daripada pembekal CPO disediakan. Pesanan akan dibuat secara rawak bila pasaran dibuka. Matching akan dibuat selepas pasaran dibuka. Jadi sebelum pasaran dibuka, bank akan masuk bidding untuk beli, CPO supplier akan masuk untuk jual, ya. Pasaran dibuka pada jam 10.30 pagi dan dagangan bermula dengan padanan, ya, matching, ya. Pesanan oleh sistem bursa punya sistem untuk buat matching. Pembekal CPO jual komoditi terus kepada Islamic Bank melalui broker A, ya. Jadi dia jual melalui broker A, dia jual kepada Islamic Bank. Contohnya tuan-tuan nak buat pembiayaan tunai sebanyak RM10,000, jadi Islamic Bank A akan buat bidding sebanyak RM10,000 CPO. Jadi masuk dalam sistem BSAS dan CPO supplier pun ada masuk, ya, ada yang nak jual RM10,000, RM20,000 dan sebagainya, maka sistem tu akan match, ya, match, dan komoditi itu dijual terus kepada Islamic Bank melalui broker A. Kemudian selepas dijual kepada Islamic Bank A, ya, BMIS akan pastikan pematuhan penghantaran dari pembekal CPO untuk mengelakkan penilaian KYC ketat oleh Islamic Bank. Maksudnya, ya, penjualan itu mesti jadi. Penghantaran kemudian tak apa, sebab dia bukan barang haribawi. Jadi BMIS ataupun sistem akan memastikan bahawa penjualan itu benar-benar terjadi, dan pengasahan jual beli dihantar kepada semua pihak. Jadi dihantar kepada broker A, kata penjualan itu telah sah, dan dihantar kepada CPO punya supplier, dan dihantar kepada Islamic Bank, kata penjualan itu dah sah, dan Islamic Bank membayar RM10,000 dan dikreditkan dalam sistem sendiri, ya. Itu pembelian daripada Islamic Bank dan pembelian daripada supplier melalui broker. Kemudian Islamic Bank itu menjual komoditi, ya, kepada pelanggannya. Jadi tuan-tuan yang nak buat pembiayaan RM10,000 sekarang ni, Islamic Bank akan naikkan harga untuk ambil harga, dia ambil profit rate dia. Tuan-tuan selalu tengok profit rate 3%, 4%, dia akan naikkan profit rate dia ke atas RM10,000 tadi dan menjual kepada kita secara tangguh, iaitu kontrak murabahah. Jadi tuan-tuan pun tahu, dia beli CPO RM10,000, dia ambil untung contohnya RM3,000 atau RM5,000. Dagangan ini dilaporkan kepada BSAS untuk perubahan pemilikan. Dia kata, tadi dah beli komoditi RM10,000, sekarang dah jual kepada pelanggan. Jadi sistem pun tahu dah jual. Jadi hak milik itu, ya, hak milik itu dipastikan dulu sebelum dijual. Ya. Baik. Dagangan dilaporkan kepada BSAS untuk perubahan pemilikan dalam depository. Baik. Pelanggan kemudian dia decide, dia nak CPO tu ke dia nak cash. Dia nak CPO ke dia nak cash. Kalau dia nak CPO, dia boleh simpan. Tapi selalunya kita pergi kat bank, kita buat pembiayaan tunai. Jadi kita nak tunai lah, kita nak cash, kita tak nak CPO. Jadi pelanggan atau Islamic Bank B jual balik. Kita kata okeylah, jual balik benda ni, saya nak cash sebenarnya. Jadi kita lantik, sebab kita lantik Islamic Bank A, Islamic Bank A akan jual kembali CPO itu melalui broker B pula, melalui broker B, ya. BMIS bayar broker pihak B dengan mengarahkan Islamic Bank A debit account kepada memihak kepada B, komoditi berpindah balik kepada BMIS. Jadi dia beli RM10,000, jual kepada kita RM15,000, kemudian kita tak mau CPO tu, crude palm oil kita tak mau, ya, banyak sangat, ya. Kita jual balik kepada bank, jual balik kepada Bursa Suk Asila melalui Islamic Bank A dan melalui broker B, maka kita dapat RM10,000. Jadi akhirnya kita dapat apa? Akhirnya kita dapat RM10,000, tapi kita berhutang RM15,000. Jadi jualan BMIS kepada pembeli CPO ialah atas rawak. Rawak maksudnya orang yang mula-mula jual, ya, kita tak boleh arrange dia yang kita jual kembali kepada dia. Itu bayinah, tak boleh. Itu kita panggil organized tawaruk, yang boleh dikatakan semua ulama tidak membenarkannya. Jadi kita kena beli daripada orang lain, kita kena jual kepada orang lain secara rawak. Jumlah BMIS kepada pembeli CPO
jualan BMIS kepada pembeli CPO ialah di atas asas rawak dan pandangan adalah atas dasar bidaan dari pembekal yang replikasi pasaran tulen. Setelah hak milik berpindah milik balik kepada pembeli, ya, semua komoditi yang tidak terjual akan atau tidak akan ditawar kembali kepada BSAS untuk dawangan dan lain. Jadi semua ada matching, buying and selling balik, macam-macam pasaran saham, tapi dalam pasaran bursa Suq Asila ini adalah komoditi CPO. Baik. Jadi untuk penghantaran komoditi, aliran adalah sama langkah 1 dan 2. Pembeli menyatakan terus kepada BMIS atau broker akan niat BMIS akan sahkan dan beritahu pembekal CPO, pembeli teruskan untuk meham lesen daripada MPOB. Jadi kalau kita nak beli CPO tu harga RM10,000, kita boleh ambil apa minyak tu kalau kita nak pun. Sijil CPM CPO ya pembeli disahkan oleh BMIS, dokumen penghantaran oleh pembekal CPO, pembeli keluarkan sijil kepada pembekal CPO untuk ambil penghantaran. Jadi kalau kita nak ambil penghantaran pembeli, sebab apa? Aset tu memang ada. Dia bukan kontrak atas kertas sahaja. Jadi sama lah juga dengan futures group awal FCPO yang macam ni juga penjualannya dan pembeliannya, ya. Tapi yang ni untuk pembiayaan tunai, ya. Seperti yang saya sebut tadi, tuan-tuan dan puan, dia little bit technical, jadi tuan-tuan kena rujuk balik, kena baca elok balik macam mana, ya, daripada penjualan dan pembelian komoditi ini berlaku pembiayaan tunai, ya, pembiayaan tunai. Baik. Siapakah penasihat syariah bursa Suq Asila? Ialah Profesor Dr. Zaharuddin Abdul Rahman ataupun Uza, dan juga Profesor Madya Dr. Adnan Hassan, ya. Baik, bursa Suq Asila adalah untuk perbankan Islam di bawah naungan bank negara. Bagaimana jika institusi kewangan yang lain atau koperasi hendak menggunakan fasiliti sebegini, ya, koperasi Ion dan sebagainya, macam mana? Mereka tidak boleh menggunakan bursa Suq Asila. Jadi salah satu syarikat yang private telah menubuhkan bursa Asidik, ya, bursa Asidik. Bursa Asidik, saya pernah jumpa mereka dan pernah berbincang dengan mereka. Mereka begitu inovatif, saya bangga dengan mereka. Sebuah bursa patuh syariah oleh Sedania Assalam Capital Sindian Berhad. Mereka menggunakan airtime daripada telco seperti Celcom, Maxis, Digi dan sebagai komoditi. Tadi bursa Suq Asila menggunakan CPO, tapi bursa Asidik mereka menggunakan airtime, ya, daripada telco. Jadi jual beli airtime, ya. Baik. Siapakah pelanggan Asidik? Pelanggan Asidik, ya, ialah pelanggan daripada syarikat kewangan yang tidak di bawah naungan bank negara, dan juga syarikat ataupun syarikat kewangan di bawah naungan bank negara juga, seperti Bank Rakyat, Bank Rakyat Agro Bank, semua bukan directly di bawah bank negara. Angkasa Bank Pertama dan juga koperasi-koperasi seperti Koputra dan sebagainya. Mereka menggunakan servis Asidik untuk pembiayaan tunai kepada pelanggan-pelanggan mereka, ya. Yang ni carta adilnya, saya malaslah nak cerita detailnya, tapi sama juga seperti bursa Asidik, ya. Tuan-tuan nak RM10,000 pembiayaan bagi kepada koperasi akan beli RM10,000 airtime daripada airtime supplier seperti Celcom dan juga Maxis, kemudian menjualkan kepada kita dengan markup RM15,000. Kemudian airtime itu dijual kembali sebab kita pun tak nak simpan airtime, kita nak simpan duit, kan. Bila dijual kita RM15,000, maka kita ada hutang sebanyak RM15,000 yang kita perlu bayar secara angsuran mengikut tempoh pembiayaan tunai kita, ya, dan sebagainya. Baik, apakah beza pembiayaan tunai, ya, perbankan Islam dengan perbankan konvensional, tuan-tuan dan puan-puan, ya? Perbankan Islam dia beri namakan pembiayaan peribadi sebab dia bukan menggunakan akad pinjaman, tapi perbankan konvensional menggunakan akad pinjaman, jadi mereka menamakan produk itu sebagai pinjaman peribadi dan ada riba, ya. Di bawah perbankan Islam, kontraknya menggunakan kontrak tawaruh atau bayinah, perjanjian jual beli menghasilkan tunai, ya.
dalam perbankan konvensional mereka menggunakan akad pinjaman, ya. Jadi berdasarkan konsep jual beli, yang jual beli yang diharuskan dalam Islam. Wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli, ya. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba, ya. Baik, berdasarkan konsep pemberi pinjam dengan terhasil daripada faedah dari perbankan konvensional, ya, untungnya daripada sekejap ya tuan-tuan, terhasil daripada kontrak pinjaman di perbankan konvensional. Ya, kalau kita nak buat early settlement dalam perbankan Islam, mereka akan bagi rebate, ya, atas harga jualan tanpa dikenakan sebarang penalti. Tapi di perbankan konvensional dikenakan penalti sekiranya membuat penyelesaian awal di dalam lock-in period. Kalau dilewat bayar di perbankan Islam, mereka menggunakan ganti rugi sebenar, iaitu takwil, dan di perbankan konvensional mereka kenakan penalti dan ada compounding interest. Kalau kita tak bayar penalti lagi, setiap bulan dia ada compounding interest. Di perbankan Islam, amount adalah tetap sepanjang tempoh pembiayaan, tetapi tidak di perbankan konvensional. Dan di perbankan Islam kita dimestikan ambil takaful, tapi di perbankan konvensional kita dimestikan ambil insurans konvensional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, elakkanlah sama sekali daripada mengambil apa-apa pembiayaan di perbankan konvensional, termasuk pembiayaan tunai, sebab bukan saja kena riba dalam pinjaman, kena riba, kena gharar, kena judi di insurans. Jadi ada macam-macam lah dosanya tuan-tuan dan puan-puan kalau kita terlibat dengan perbankan konvensional. Kalau tuan-tuan tak berapa suka pun perbankan Islam, jangan langsunglah pergi kepada perbankan konvensional, ya. Ambillah apa-apa keperluan orang kata tunai dan sebagainya di perbankan Islam, insya-Allah akan selamat. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja. Saya nak tengok kalau ada apa-apa soalan dalam Facebook. Tak ada soalan. Sekejap ya. Di sini ada soalan tak? Setakat ini komoditi hanya CPU dan airtime sahaja. Yang saya tahu, ya, yang tu sahaja. Tapi saya belum tengok lah kalau ada soalan. Adakah setakat ini komoditi hanya CPU dan airtime sahaja? Ada yang lain? Saya tak pasti ada yang lain. Tapi setakat saya buat 2-3 tahun yang lalu, memang ada CPU sahaja dan airtime sahaja. Tapi kalau macam untuk futures contract, mereka hari itu telah berbincang untuk, saya rasa dah ada, bukan saja pakai CPU, mereka pakai KPO, ya, mereka pakai apa ni, kernel palm oil, ya, kernel palm oil. Dan juga saya tahu mereka nak pakai plastik resin sebagai komoditi. Plastik resin macam polyethylene dengan ethylene dan sebagainya, yang panjang cerita lah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi rest assured, semuanya dalam pembiayaan tunai memang ada komoditi, ya, memang ada komoditi ataupun aset dasaran. Dia bukan pakai orang kata apa, pakai cash saja, ya. Ada apa soalan lagi? Ada apa soalan? Ya. Saya rasa dah tak ada soalan. Dalam internet ada soalan. Dalam internet pun tak ada soalan. Kalau begitu, kalau dah tak ada soalan, itu sahaja daripada saya hari ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah, surah Al-A'raf dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada satu soalan ni. Trading FCPO guna margin. Okey, maaf. Trading FCPO sekarang ni ada masalah sikit sebab
semua akaun seperti akaun CDS semuanya akaun konvensional. Jadi memang ada masalah kalau guna margin. Masalah ini telah diajukan kepada panel syariah Bursa Malaysia dan juga Bursa Surat Silap. Kita tengok macam mana, ya. Memang ada masalah guna margin. Bukan masalah guna margin saja, apa-apa trading FCPO pun ada masalah, ya. Yang ini telah dilaporkan kepada panel syariah mereka. Terima kasih. Assalamualaikum.